Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Selamat petang diucapkan kepada semua viewers yang bersama Mem Maziah pada petang ini. Jadi Mem Maziah hari ini sedang akan sembang tentang 7 kualiti pemimpin menurut Dr. Datuk Wira Dr. Azizan Osman. Kualiti pemimpin menurut Datuk Dr. Azizan Osman. Jadi kita tengok senarai yang disenaraikan oleh Datuk Wira Dr. Azizan Osman mengikut pandangan beliau. Ini dari segi perniagaan perniagaan ataupun entrepreneur ataupun usahawan menurut Datuk Dr. Azizan Osman. Jadi 7 kualiti pemimpin ini menurut beliau. Yang pertama, hai, hari ini hujan. Hai, bersama saya Syamzuriz Syam. Terima kasih bersama Mem Maziah petang ini. Hai. Jadi hari ini tertukar sedikit tajuk. Sebab tengah hari tadi terima berita Allah yarhamah arwah Siti Sarah meninggal dunia, jadi agak sebab terus tak fokus, jadi tertukar tajuk. Tajuk yang sepatutnya petang jadi tengah hari jadi petang, itulah jadinya sebab dengan berita pemergian syuhada arwah Siti Sarah yang meninggal dunia semasa bersalin dalam nifas dan juga kena wabak kerana wabak COVID-19. Jadi kita sedekahkan Al-Fatihah kepada Allah Yarhamah dan juga yang arwah-arwah yang telah meninggalkan kita. Sama-sama kita bacakan Al-Fatihah. Amin, amin. Semoga muslimin dan muslimat semuanya ditempatkan di tempat orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Dan kita sangat mencuburi beliau sebab beliau meninggal dalam keadaan yang husnul khotimah, tanda-tanda husnul khotimah. Okey, jadi hari ini petang ini tertukar tajuk patutnya tadi adalah Mem Maziah tertukar tajuk. Tadi Mem Maziah bincangkan 9 ciri Mem Maziah tadi berkaitan dengan kesihatan mental. Kesihatan mental, 9 ciri yang menentukan kesihatan mental. Jadi tertukar tajuk lah sayang, nak buat macam mana. Tapi petang ni Mem Maziah kenalah buat yang menjadi ketua menjadi ketua 7 kualiti pemimpin. Jadi ada ketikanya kita jadi pekerja biasa pekerja biasa dilantik nak menjadi ketua pekerja biasa dan akan dilantik menjadi ketua.
So biasanya ya, ciri yang bagaimana ciri ketua yang bagaimanakah yang anda idamkan? Ya, yang anda idamkan, ciri ketua yang bagaimana yang anda idamkan, yang anda inginkan. Ya. Jadi kita akan senarailah ciri-ciri yang kita hendak, ya, bertimbang rasa, ya, tegas, ya, berilmu, ya, mahir dalam membimbing dan sebagainya. Okey, dan mempunyai karisma. Kita pun senarailah ciri-ciri yang kita hendak. Ya, hai. Terima kasih bersama Mem Mazia. Tertukar tajuk sikit petang ni. Ya, yang kesihatan jadi kesihatan mental jadi tengah hari. Yang sepatutnya petang, jadi petang ni menjadi ketua. Ya, yang sepatutnya tengah hari. Switch. Sebab Mem Mazia sebab sikit tadi, ya, mendengar berita ya, pemergian Siti Sarah yang Mem Mazia ikuti. Ya, kami adakan bacaan Yasin dalam kumpulan Elite X, dan juga selepas itu ada juga bacaan Yasin ya, dalam Facebook, tak silap Mem Mazia Utusan Malaysia. Ya, juga adakan. Jadi semalam itu kami adakan bacaan Yasin untuk terutamanya untuk arwah Siti Sarah. Semasa itu beliau belum lagi meninggal dunia. Jadi subuh tadi, ya, selepas subuh, semasa subuh tu Mem Mazia terima berita itu. Jadi tertukar. Inilah menyalahkan, asyik menyalahkan. Tak ada. Mem Mazia tertukar, tersilap. Ya, patutnya slot petang jadi slot tengah hari. So yang ini sepatutnya slot tengah hari, ya, menjadi ketua ini sepatutnya slot tengah hari. Tapi tak apalah, menjadi petang. Jadi dapat viewers yang berlainan, ya. Okey, Zulia, assalamualaikum. Ya, terima kasih bersama Mem Mazia, Hani, Hamira, ya, Amir, ya, Ramalin, ya, terima kasih bersama Mem Mazia, Nurul Rizwan, terima kasih bersama dengan Mem Mazia. Jadi okey, 7 kualiti pemimpin yang ini Mem Mazia dah dapat daripada e-book, ya, daripada e-book Datuk Wira Dr. Azizan tentang 7 kualiti pemimpin pada pandangan beliau. Jadi tentunya 7 kualiti pemimpin ini lebih dekat dengan perniagaan atau perusahaan ataupun bisnes, ya. Tapi mana-mana pun sama saja, ya, menjadi ketua ni sama saja, lebih kurang, tak kiralah mana-mana anda ya, menjadi ketua. Jadi menjadi ketua ni kadang-kadang kita sebagai pekerja, ya, sebagai pekerja pun kadang-kadang secara tak langsung kita jadi pemimpin, ya. Kalau tak dilantik jadi pemimpin pun secara tak langsung akan terlantik pemimpin tersebut apabila kita dapat mempengaruhi orang lain untuk mencapai matlamat kita. Jadi tak perlu surat-surat semua jadi pemimpin. Ya, pemimpin. Jadi kalau yang sah, dia ada surat kuasa yang sah. Contohnya, katakan anda sebagai pekerja biasa. Jadi ingin bos panggil untuk lantik menjadi ketua. Jadi bos panggil untuk lantik jadi ketua, dia akan tanya. Dia kata, apakah ciri pemimpin yang anda inginkan, anda idamkan? So anda pun senaraikanlah semua yang baik-baik semua. Jadi sekarang apa yang anda senaraikan itu adalah anda kena kononnya anda dilantik menjadi ketua. Ya, contohnya anda dilantik menjadi ketua. Maka itulah ciri-ciri yang perlu anda bawa, perlu anda
hayati, perlu anda amalkan ciri ketua yang kita nak. Jadi masa kita belum jadi ketua, kita senaraikan, ideal. Ya, ideal sangat. Jadi katakan itu sekarang ini kita dilantik menjadi ketua. So di situ kita dilantik menjadi ketua, mungkin salah satu adalah pemerhatian ketua kita. Mungkin dia melantik menjadi ketua unit, ketua jabatan, ketua organisasi, ketua ada macam-macam peringkat ketua, tapi lebih kurang sama saja, dan tanggungjawabnya semakin tinggi, maka semakin tinggilah tanggungjawab. Jadi kita kalau nak senaraikan kita nak ketua yang macam mana, senang aja. Tapi sekarang katakan kita yang jadi ketua. Bayangkan kita akan jadi ketua. Apakah ciri-ciri yang akan kita dukung? Apakah ciri-ciri yang akan kita amalkan? So, yang inilah yang kita hari ini, ya, mengikut perspektif Datuk Wira Dr. Azizan, ya, 7 kualiti pemimpin. Yang pertama ini, mana-mana ketua pun, ya, tak kira dari perspektif Datuk Wira Dr. Azizan atau mana-mana. Hai, Nani Syirah, Hajah Kasmah, ya, Madam Sofia. Terima kasih bersama dengan Mem Mazia. Yang atas tu Mem Mazia dah terlepas dah sayang. Okey, jadi yang pertama adalah hai, terima kasih bagi love. Okey. Yang pertama ini sembang-sembang aja, ya, sembang aja. Di samping sembang-sembang kita dapatlah, ya, sedikit input, insya-Allah. Jadi yang pertama yang penting adalah mempunyai visi. Tapi Datuk Wira Dr. Azizan ni dia tambah lagi visi yang besar, vision yang besar. Kalau biasa dalam kementerian ataupun jabatan lain, ya, selain dari Datuk Wira Dr. Azizan, dia hanya mempunyai visi yang jelas. Tetapi Datuk Wira Dr. Azizan Osman ini, dia spesifik kepada vision yang besar. Yang besar. Untuk jadi usahawan, dia mesti ada vision yang besar. Big why yang besar. Yang lain-lain yang biasa Mem Mazia jumpa adalah mempunyai vision yang jelas. Tapi di sini agak unik sedikit dengan Datuk Wira Dr. Azizan Osman ini. Dia menyenaraikan vision yang besar. Mesti ada big why untuk berjaya dalam perniagaan. Itu bezanya sedikit lah daripada visi-visi yang dinyatakan yang sebelum ni, yang Mem Mazia tengok, Mem Mazia baca dan sebagainya. Berbeza di situ, ya. Penekanannya kepada vision yang besar. Hai Murni Ana. Ya, jadi usahawan yang berjaya bukan sahaja ada vision yang besar, tetapi leadership yang efektif. Ya, leadership yang efektif. Jadi pemimpin yang hebat mempunyai visi dan mereka melihat kumpulan atau organisasi mereka. Jadi visi ni adalah apa yang hendak dicapai dalam tempoh waktu yang tertentu. Ya. Dalam tempoh waktu yang tertentu, apa yang nak dicapai. Itu adalah visi. Ya. Kalau matlamat aja, mungkin matlamat tak ada tempoh masa. Ya, matlamat atau objektif, dia tak ada tempoh masa. Dia matlamat saja objektif. Tapi kalau vision, visi saja, visi dia mempunyai matlamat dalam tempoh masa tertentu. Itu vision. Ya, bezanya dengan matlamat dan objektif. Ya, dia ada tempoh masa. Katakanlah dalam masa 3 tahun, dalam masa 5 tahun. Kalau jangka masa yang panjang 10 tahun. Dia ada. So, kalau nak buat vision itu, vision dalam 3 tahun, kemudian 1 tahun dan 10 tahun. Ya, 10 tahun ataupun 100 tahun. Jadi biasanya 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun, ya, 10 tahun. Okey, dia mesti ada tempoh masa
untuk mencapai matlamat tersebut, maka itu adalah vision. Jadi Datuk Wira Dr. Azizan ni, dia vision yang kita, kalau kita nak betul-betul berjaya, kita kena ada sesuatu yang kita ada big why, very big why. Kenapa kita nak jadi usahawan yang berjaya? Jadi di sini biasanya dia akan tengok kenapa kita nak jadi usahawan, ya, dan sesuatu yang sangat deep lah sepatutnya. Mungkin sebabnya adalah kerana nak menolong ibu dan ayah yang, ya, kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Contoh. Jadi ataupun kita dikejar alung. Hidup atau mati. Jumpa alung je, alung nak cederakan kita. Itu menyebabkan kita nak berusaha untuk berjaya untuk dapat bayar alung. Ataupun kita dah macam Datuk Wira Dr. Azizan Osman ni, dia dah dia dah mortgage, dia dah cagarkan rumah bapanya. Jadi alung kejar. Jadi itu adalah big why-nya. Dan juga salah satu lagi yang menyebabkan dia mempunyai vision yang besar adalah dia masa dia susah, dia minta pandangan, dia minta tunjuk ajar, tiada orang yang boleh bagi tunjuk ajar pada dia. Jadi itu adalah big why dia, kenapa dia nak berjaya, berusaha. Itu menurut Datuk Wira Dr. Azizan Osman. Tapi yang biasa-biasa kita ni, cukup makan aja, kita akan kata visi yang jelas. Yang jelas itu tak cukup kuat sebenarnya. So kita kena ada big why. Kenapa kita masuk dalam perniagaan? Sebab kalau tak ada big why ni, kita akan separuh jalan, kita dah tak ada semangat. Yang membuatkan kita semangat ni adalah big why kita. Okey, terima kasih bersama Mem Mazia, Friha Ghani, Hani Syahdi, Hopi S, Muhammad Zulhilmi, Zulhimi. Sorry lah kalau Mem Mazia silap. Hai. Terima kasih bersama Mem Mazia. Okey, itu adalah ciri yang pertama daripada 7 kualiti pemimpin yang yang diperlukan lah. Okey, visi. Idea yang jelas dan menarik tentang tujuan melakukan apa jua yang ingin dicapai dan cemerlang dalam perancangan strategik. Okey, itu yang pertama. Visi mestilah jelas. Itu biasa. Mesti dalam mana-mana pun mesti jelas. Tapi itulah additional yang kita dapat lihat daripada Datuk Wira Dr. Azizan Osman. Okey. Dan daripada situ, ya, kualiti visi itu mengubah pengurus transaksional kepada pemimpin transformational. Jadi transaksional ini dan pemimpin transformational ini Mem Mazia dah sembang pada episod-episod yang lepas, ya. Jadi bagaimana pemimpin transformational, apa ciri-cirinya, Mem Mazia dah sembang pada ciri yang lepas. Tapi tak tahulah video itu ada lagi ke tak. Sebab masa tu mula-mula Mem Mazia baru buat live. Jadi kadang-kadang terpadam lah, tak organize, ya. Video-video live yang lepas-lepas tu Mem Mazia tak tahu mana. Kemudian bila phone tu dah penuh, Mem Mazia pergi delete. Tak save ke mana-mana. Jadi itulah kita belajar melalui pengalaman. Okey, macam mana kita tak nak rasa cepat give up? Okey. Yang tadilah tak nak rasa cepat give up. Kita dapat daripada panduan Datuk Dr.
Wira, Dr. Azizan Osman ni, itulah kita kena ada big why. Kita kena ada big why. Macam kita buat tu kenapa? Kita mesti gali. Kita mesti cari kenapa kita buat tu. Kenapa kita inginkan. Kalau kita just kata nak berniaga untuk dapatkan duit, itu bukan big why. Ya, itu bukan big why dan cepat lemau. Mana cepat kita give up. Ya, cepat kita give up. Sebelum kita nak jadi usahawan atau nak ceburi apa-apa bidang, kita kena cari big why ni. Big why ni, contoh yang tadilah. Macam kita masa kecil kita lihat mak dan ayah kita bersusah payah. Ya, menyebabkan kita rasa tersentuh, kita menangis, kita bersedih, kita macam nak berbakti pada ibu bapa kita yang telah membesarkan kita. Kita sedih melihat ibu bapa kita yang bertungkuh lumus, ya, sakit demam, kita tengok dengan mata kepala kita sendiri. Itu yang kita kena hayati tu. Kita kena hayati itu kenapa kita supaya kita dapat big why tu. Supaya kita dapat big why tu. Jadi untuk dapat big why ni kena gali, ya, perasaan kita, pengalaman kita. Ya, pengalaman kita kena gali. Ya, mana yang kadang-kadang kita tak sedar bahawa kenapa kita nakkan sesuatu. Kenapa kita nak berniaga. Okey, contohnya kenapa kita nak berniaga? Kadang-kadang kita tak gali, ya. Kita hanya cuma kata kita nak kumpul banyak duit. Itu saja, full stop. Kita nak banyak duit. Full stop. Itu bukannya big why yang sebenarnya. Big why yang sebenarnya adalah yang menyentuh emosi kita. Kita nak tu kenapa kita nak. Kita kena gali emosi kita. Kita kena cari kenapa kita. Kalau kita tak ada big why, itulah yang cepat give up. Ya, cepat give up. Jadi untuk tak cepat give up, kita kena selami diri kita sendiri. Kita cari yang keadaan yang mana yang boleh memberikan kita big why. Okey. Mungkin penyampaian Mem Maziah tak sampai kot. Nanti insya-Allah lah. Ya, insya-Allah Mem Maziah cuba sedaya upaya. Contohnya macam ni, kalau kita lihat, ya, kalau kita lihat usahawan-usahawan yang berjaya, contohnya Sabela. Ya, Sabela. Kalau lihat daripada sejarahnya, dia sangat susah sebelum dia masuk bidang perniagaan. Dia angkat, ya, mesin jahit itu ke rumahnya, rasa tak silapnya flatnya tingkat 4, turun naik mesin jahitnya, jahit sendiri dan sebagainya. Jadi itu yang, ya, dia nak ubah hidup dia. Dia bertekad. Tekad itulah yang big why-nya. Tekad itulah nak ubah hidup. Kenapa nak ubah hidup? Nak tolong, biasanya nak tolong ibu bapa lah. Ya, nak bantu ibu bapa. Tapi kalau ibu bapa dah senang, mungkin ada big why lain. Ya. So kalau tak ada big why ni, itu yang kita separuh jalan saja buat. Kita akan buat separuh jalan. So kita kena sentiasa, ya, ingat kembali kenapa kita ceburi sesuatu bidang. Tapi biasanya yang sangat menyentuh perasaan kita, itu yang akan menyebabkan kita akan ada big why. Katakan orang hina kita, kita pinjam duit orang. Kita pinjam duit orang, kita lambat bayar sedikit. Ya, dihina kita, dia canang semua family kita. Contohnya. Ya, dia canang, kata, lambat bayar apa semua tu, tak masa nak duit. Senang aja, minta aja. Dia kata kalau masa nak bayar tu susah. Dia canang menyebabkan kita bertekad. Ya, tak nak lagi hidup macam ni. So yang itu, yang saat itu yang kita kena ingat untuk kita supaya kita tak give up. Menjawab tak? Farah Amirah, hai. Murni Ana, hai.
Zulia Azmuni, hai, Assalamualaikum. Terima kasih bersama Memazia, Farish Madagi. Sorry kalau salah sebut. Muhammad Syukri, hai. Balik semula. Alhamdulillah, Facebook. Okey dah. Okey, yang kedua, mengikut Datuk Wira Dr. Azizan adalah keberanian. Ya, keberanian disenaraikan. Dia agak unik lah yang ini, senarai kualiti pemimpin yang Datuk Wira Dr. Azizan senaraikan ini agak unik ya. Yang jarang yang Memazia jumpa. Ya, tak ada dalam senarai Memazia. Sebab tu Memazia kupas hari ini. Ya, di mana sebab itulah kita kena belajar daripada orang yang berjaya. Ya, berfikir dengan macam mereka. So disenaraikan keberanian. So nak jadi ketua ni kena berani. So kalau katakanlah bos nak lantik kita jadi ketua unit, salah satu cirinya mestilah berani. Berani macam mana? Orang yang berjaya berani memulakan langkah untuk mencapai impian. Tetapi masih ramai lagi orang yang tidak berani untuk memulakan langkah mereka. Itu adalah kata-kata dari Datuk Wira Dr. Azizan Osman. Ya, dia kata orang yang berani akan memulakan langkah. Jadi ini pemimpin ini Memazia ini adalah khusus untuk bidang perniagaan. Ya, lebih dekat pada bidang perniagaan, tapi tidak salah untuk kita tengok kualiti ini dari aspek bidang lain. Tapi untuk aspek bidang usahawan, bisnes, ya, dia mesti berani memulakan langkah. Ya, maksudnya nak jadi usahawan ataupun tidak. Bila langkah, kita kena langkah, tak boleh tengok je. Ya, kita tengok je, seronoknya orang percaya, kita tak mulakan langkah. Jadi ini yang dimaksudkan oleh Datuk Wira Dr. Azizan Osman. Jadi inilah yang saya kupas ini sebab apa? Sebab kita belajar daripada orang yang berjaya. Orang yang berjaya. So, ini yang beliau senaraikan. So, kalau kita tak salah kita tengok ciri-ciri ini, ya, ciri-ciri yang disenaraikan ini untuk menyelami pemikiran beliau yang telah berjaya. Okey, hai Nadia Rosli. Terima kasih bersama Memazia. Ya, keberanian tadi, memulakan langkah. Jadi, biasanya ini dekat dengan bisnes, ya, bidang bisnes. Jadi, salah satu sifat pemimpin yang baik adalah mereka yang mempunyai keberanian. Itu yang disenaraikan oleh Datuk Wira Dr. Azizan Osman. Keberanian. Ya. Kalau senarai yang lain macam katakanlah autokratik ke, birokrasi, ya, laissez-faire, transformational, servant leadership, teragih dan sebagainya, semua senarai itu jarang ada ciri-ciri ini disenaraikan, keberanian. Ini yang uniknya. Ya, ini yang uniknya dalam senarai Datuk Wira Dr. Azizan Osman. Tapi sebenarnya dalam kepimpinan kita kena berani. Ya, kalau dari aspek bisnes, dia kena berani buat langkah. Langkah itu kena buat. Langkah untuk mencapai impian. Bukannya hanyalah, ya, kita tengok aja, tapi kita tak mulakan langkah. Ini yang uniknya di sini. Dalam kepimpinan lain juga yang, ya, style-style kepimpinan yang kita Memazia telah sembangkan, dia ada keberanian itu, tapi tidaklah jelas dinyatakan senarai keberanian itu dalam senarai. Jadi ini yang uniknya. So memang betul lah kita kena berani. Ya, kalau kita takut nak mulakan bisnes, sudah tentu tak jadi. Kita takut, kita tak yakin, kita takut, lama kita tak mulakan langkah. Ya, itu yang kedua.
yang disenaraikan. Yang ketiga, berintegriti. Ya, memang ya, kalau kita berguru bermentorkan Datuk Wira Dr. Azizan ini memang tak boleh larilah daripada berintegriti, iaitu ini dekat dengan kejujuran kita, di mana dia kaitkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita jujur, kita berintegriti, dan anda tidak perlu takut kerana anda tidak perlu menyembunyikan apa-apa. Sebab itulah ya, kalau bermentorkan Datuk Wira Dr. Azizan, dia akan tekankan mesti bayar bayar apa tu, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, bayar cukai. Yang biasanya ya, kalau sebelum-sebelum ini kita pernah dengar, bolehlah kita tipu pendapatan tak declare, kita tak perlu bayar cukai. Tapi kalau bermentorkan dengan Datuk Wira Dr. Azizan Osman, dia tekankan mesti kita berintegriti, kita catatkan keluar masuk semua, ya, kita tanpa sembunyi, ya, semua bil, semua receipt, semua itu mesti direkodkan dan mesti diserahkan kepada LHDN untuk kita bayar cukai. Cukai itu yang sepatutnya kita bayarlah mengikut jadual. Jadi itu perlu je integriti. Kita tak, ya, ramai di luar sana bersetuju tentang kepentingan kejujuran dalam semua perkara akan dilakukan baik secara dalaman atau luaran. Jadi inti kepada integriti adalah kebenaran. Kebenaran adalah kualiti asas kepercayaan yang diperlukan untuk kejayaan perniagaan apapun. Jadi kita mesti berintegriti. Tak boleh tipu-tipu, ya, tak boleh tipu angka, tak boleh tipu dacing, tak boleh tipu. Kita mesti berintegriti untuk mendapat keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, untuk kita dirahmati, ya, supaya rezeki kita itu halal, ya, rezeki kita halal, ya, sebab kita pun doa, ya, yang mana yang haram itu kita doakan untuk halalkan, ya, jadi tukarkan jadi halal. Okey, yang keempat adalah merendah diri, baik hati. Itu adalah senarai ciri kualiti pemimpin yang disenaraikan. Jadi di sini kita merendah diri. Pemimpin hebat adalah mereka yang kuat, tegas, tetapi juga merendah diri dan memiliki hati yang baik, tidak bermaksud anda lemah dan tidak yakin pada diri sendiri. Jadi merendah diri dan baik hati. Jadi kita mesti hormatlah. Mesti hormat orang, mesti hormat customer. Ya. Sebenarnya mereka mempunyai keyakinan diri dan kesedaran diri untuk mengenali nilai orang lain, tetapi secara terancam. Jadi yang ini adalah merendah diri dan baik hati. Ya, kita mesti baik hati sebab kita deal dengan customer. Ya, kalau kita tak boleh bongkak dengan customer. Ya, kita kena berendah diri dan baik hati sebab perniagaan ini adalah asasnya adalah kita ingin membantu orang. Itu yang asas perniagaan. Asas perniagaan adalah kita nak selesaikan masalah orang, kita nak bantu orang. Itu adalah asasnya. Jadi kalau kita nak bantu orang, kita nak selesaikan masalah orang, ya, untuk berniaga, untuk bisnes. Jadi perlulah ada ciri merendah diri dan baik hati. Ya, of course kita nak duit. Tetapi yang utamanya adalah kita menjalankan perniagaan, yang utama adalah kita nak
menyelesaikan masalah orang. Kita nak bantu orang. Jadi untuk bantu orang dan menyelesaikan masalah orang, sudah tentulah kita mesti mempunyai ciri-ciri merendah diri dan berhati baik. Ya, seperti yang disenaraikan oleh Datuk Wira Dr. Azizan. Okey, itu yang keempat dalam senarai beliau. Okey, yang kelima yang disenaraikan oleh beliau adalah perancangan strategik. Yang ini yang Mem Azia dah sembangkan pukul slot pukul 2. Ya, slot pukul 2 sekarang ni jadi hari ni je mungkin jadi slot pukul 6. Esok balik semula pada asal ya. Tertukar hari ni. Sorry. Tertukar slot ya. Patutnya pemimpin menjadi ketua itu tengah hari jam 2 jam 2. Tetapi tertukar hari ni. Tadi buat slot lain. Hai DS Binoy. Hai, terima kasih. Hai. Assalamualaikum. Selamat sejahtera. Okey, so perancangan strategik yang ini umum. Mana-mana mesti ada perancangan strategik. Perancangan strategik itu yang tadi itulah. Ya, dia dalam perancangan strategik itu ada visi. Ya. Dalam perancangan strategik itu dia ada jangka masa panjang dan jangka masa pendek, dan dalam perancangan strategi itu ada visi, ada misi, ada plan tindakan dalam perancangan strategi itu. So yang ini kita tengok jauh kita, ini adalah kata-kata Datuk Wira Dr. Azizan, jauh kita berjalan luas pengalaman tapi tanpa peta dan perancangan yang betul, kita akan sesat jalan. Silap-silap kita langsung tidak sampai ke destinasi pilihan. Okey, itu adalah quotation daripada Datuk Wira Dr. Azizan Osman. Jadi yang ini ya, kita mesti ada perancangan strategik. Dalam perancangan itu ada vision. Yang tadi vision dalam perancangan strategik ada vision, ada mission. Bagaimana untuk dapat vision, ada mission. Dan bagaimana nak capai visi, misi itu, kita ada plan tindakan, plan taktikal, ya, plan macam-macam plan lah. Kita rancang dulu, kemudian kita laksanakan. Itu yang perlu ada perancangan strategik. Ya. Kalau tak ada, macam mana kita nak bertindak? Tak ada garis panduan. Jadi itu adalah yang kelima, dan yang keenam adalah yang ini daripada senarai beliau adalah fokus. Ya, ini yang agak unik lah. Belum pernah lagi Mazal senarai ini ada dalam senarai leadership yang lain. Ya, dalam senarai leadership yang lain. Ini beliau sendiri yang daripada pengalaman beliau, ya, beliau senaraikan. So fokus. Jadi dia kena quotation dia, bila anda mula fokus, anda akan mula nampak banyak perkara. Apa yang anda fokus, sama ada positif atau negatif, ia akan mempengaruhi result anda. So kita kena fokus, ya. Kita kena tumpukan perhatian kita, fokus kepada sesuatu. Ya, kalau kita ada banyak barang, kita fokus satu dulu. Fokus satu dulu. Itu. Ataupun kita fokus yang kita fokus yang positif. Ya, kita elakkan yang negatif. So kita fokus yang positif. Itu adalah dalam senarai yang ke-6. Dan yang ke-7 ya adalah melengkapkan diri dengan ilmu kepimpinan. Ya, melengkapkan diri dengan ilmu kepimpinan. Jadi kita kena belajar, kita kena ada guru. Ya, kita kena ada guru. Kalau dalam
dalam bisnes ini kita kena ada mentor, kita kena ada guru. Sebab ya dalam bisnes ini dia sangat mencabar dan dia sangat dinamik, sangat ya perubahan berlaku setiap hari, setiap masa. Jadi kalau kita tidak ada guru, ya kita akan kena fikirkan sendiri, terutamanya yang newbie. Ya, kalau yang newbie, ya, kalau kita tidak ada ilmu, agak sukar ya untuk berkembang. Ya, sebab kalau kita mulakan sesuatu itu, ya mungkin kita adalah Rashidah, kita yang buat semua. Jadi bila kita buat semua dan kita tiada guru, maka kita tidak akan ada masa untuk merancang, untuk laksanakan, untuk buat marketing, untuk buat sale, untuk jadi kerani account. Dan yang penting buat semua ini, nak collect duit, nak bayar dan sebagainya kita sendiri. Sebab kita mungkin bermula dengan seorang, ya, newbie yang mula-mula kita mula berniaga. Jadi di sini kita perlu ada ilmu pengetahuan dan juga ya adalah circle yang positif yang mana kita boleh jadi panduan, ya. Kita kena ada ilmu. Dan apabila dah ada ilmu, mungkin ilmu itu kita boleh dapat free pada permulaannya. Ya, untuk newbie mungkin kita boleh hanya kita boleh berkembang, ya, dari kecil menjadi besar sedikit. Ya, besar sedikit. Jadi bila kita dah teguh sedikit dan ada pendapatan, ada stable sedikit, bolehlah kita dapatkan guru. Di mana guru ini kita perlu bayar. Dan ini akan membantu kita kembangkan lagi perniagaan kita dengan lebih besar. Sebab keupayaan kita mungkin kalau kita tiada mentor, maka kita mungkin tersekat, ya, kita tak tahu bagaimana nak lakukan, ya, nak kembangkan perniagaan kita. Itu yang dimaksudkan melengkapkan diri dengan ilmu pengetahuan, ilmu kepimpinan untuk jadi pemimpin. Hai, terima kasih. Hai Izian, terima kasih bersama Memazia. Bagi love, thank you. It's Shanahu. Canggih-canggih, ya. Sorry Memazia, silap. Okey, so harap dapat membantu, ya, dapat sedikit kemahiran tentang menjadi ketua, ya, menjadi ketua yang bagaimana yang kualiti tujuh kualiti pemimpin yang perlu ada. Jadi itu menurut senarai Datuk Wira Dr. Azizan Osman. Di samping yang tadi, ya, dia pendek saja. Contohnya katakanlah ilmu kepimpinan. Dia satu saja baris, ya, melengkapkan diri dengan ilmu kepimpinan. Tetapi ilmu kepimpinan itu banyak, ya, kepimpinan, jenis-jenis pemimpin, ya, bagaimana pemimpin yang baik, ya, style kepimpinan, ada banyak yang, ya, yang telah Memazia sembangkan sebelum-sebelum ini. Itulah dia ilmu kepimpinan. Okey, jadi hari ini adalah hari akhir tahun Hijrah, ya. Tahun Hijrah, hari terakhir. Jadi lepas maghrib ini adalah Ma'al Hijrah, ya. Awal. Jadi okey. Jadi sebaiknya hari ini, ya, kita berpuasa dan juga esok kita berpuasa sempena akhir tahun dan awal tahun Hijrah. Ya, semoga mendapat keberkatan.
Okey, ada komen tak? Ada selamat menyambut tahun baru awal Muharram. Ya, terima kasih Izian. Terima kasih. Bagi love. Alhamdulillah. Ya, kalau ada komen tu apa? Apa yang diharap, apa yang Memazah sampaikan itu yang diterima ya. Sebab mungkin penyampaian Memazah ni berbelit-belit. Itu Memazah mohon maaf. Ya, sekiranya penyampaian Memazah ini tidak dapat difahami oleh semua viewers. Ya, jadi semoga ini perkongsian yang dapat memberi manfaat kepada semua. So, rasanya Memazah kena undur diri setakat ini. Terima kasih atas input sis. Terima kasih ya bagi komen. Alhamdulillah. Terima kasih. Ya, bagi komen. Hingga jumpa lagi insya-Allah. Ya. Di esok hari insya-Allah kalau tidak ada aral melintang, ya diizinkan Allah biiznillah, ya kita akan sembang ya. Satu hari biasanya 2 slot. Satu slot berkaitan dengan kesihatan mental dan satu slot adalah berkaitan dengan leadership. Ya, tapi hari ni entah macam mana tertukar ya. Patutnya pukul 2 leadership, pukul 5.30 ini adalah berkaitan dengan jiwa-jiwang. Okey, sekian. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, yang baik itu datang dari Allah, yang tak baik itu datang dari Memazah. Mohon maaf. Ya, bye. Hingga jumpa lagi.